kepada ayanda, bonda, kekanda, rakan-rakan guru, semualah. Okey, jadi hari ini saya ambil kesempatan untuk sebenarnya saya di unit USTP bersama Cikgu Faiz ambil kesempatan hari ini untuk buat sedikit digital learning coaching lah, untuk bantu bimbing cikgu-cikgu yang mana yang tak sempat nak belajar ataupun kurang mahir sikit berkaitan dengan penggunaan Google Meet. Saya ulang, hari ini kita akan fokus pada penggunaan Google Meet. Okey. Mungkin di kalangan kawan-kawan kita di sekolah ramai yang tiara, ramai yang dah pakar tapi dia pun tak sempat nak ajar ataupun sebagainya. Jadi saya ambil peluang hari ini, atas tanggungjawab tu saya ambil inisiatif untuk bimbing cikgu lah. Saya tunjukkan macam mana cikgu nak masuk ke Delima, kemudian menggunakan Google Meet. Okey. Sekarang ni saya menggunakan ID Delima Admin PPD. Okey, Delima Admin PPD. Jadi saya tak boleh share screen untuk tunjuk menggunakan akaun ini. Kalau saya tunjuk guna akaun ni, dia akan jadi berbalam-balam. Okey, saya nak tunjuk Delima tu macam mana ataupun Google Meet tu macam mana, dia akan nampak macam ni, dia akan nampak macam ni. Jadi tak sesuai. Jadi saya akan buat macam mana? Saya akan buka satu akaun lain, ID Delima lain sebagai host untuk kita nampak macam mana perjalanan host tu. Okey, saya tunjuk dulu. Okay, sekarang cikgu nampak yang ni. Okey, sekarang kalau saya nak mengajar pada cikgu, kalau yang ni dia tak sesuai, jadi saya akan buka yang baru. Jadi bagi cikgu yang ada masalah ID clash, dia masuk tak boleh, jadi yang orang duk cakap kata new incognito window tu kat mana? Jadi cikgu tengok, saya pergi ke titik 3 sebelah kanan, nombor 3, new incognito window. Okay, cikgu klik sini, paparan dia akan jadi hitam macam ni. Nampak kan? Okey. Jadi kalau cikgu menggunakan new incognito window ni, dia tak akan clash dengan mana-mana ID. Okey, tak akan clash. Jadi katakanlah laptop cikgu tu dah login email macam-macam, cikgu try nak log out pun tak boleh, jadi cikgu buka new incognito window ni, cikgu akan boleh buka email ataupun ID yang lain. Beza yang ni warna hitam, yang asal tadi warna putih. New incognito window warna hitam. Okay, saya masuk dulu Delima. Okay, cikgu akan nampak paparan macam ni, nampak no? Okay, jadi saya buka new incognito window, kenapa? Sebab untuk host Google Meet kita hari ni saya guna admin Delima PPD yang browser tadi warna putih. Jadi dalam masa sama saya nak menunjuk pada cikgu macam mana cara masuk login Delima tu. Saya tak boleh pakai ID Delima admin tadi, dia akan clash. Jadi saya buka new incognito window, saya akan masukkan ID lain. Maksudnya di sini, satu komputer ni kalau saya buka new incognito window, saya boleh masukkan dua ID. Yang putih tadi, yang ni ID Delima PPD, ni ada lambang PPD SIG, dan yang hitam ni saya akan masuk nanti menggunakan ID Delima guru saya. Okey, kita log masuk. Okey. Kemudian saya akan ambil saya punya ID saya lah. Masuk. Cikgu kalau ada soalan boleh tanya. Kita santai je hari ni. Okey. Kemudian cikgu dah masuk kat sini. Okey, cikgu dah masuk ke sini. Kemudian cikgu ambil kepada guru. Okey. Dia dekat. Kemudian cikgu ambil pembelajaran digital PDPR. Okey, dekat sini ada Google Meet. Okey. Saya new meeting. Okey. Jadi kalau cikgu dah masuk ke sini, ada 3 menu di sini yang cikgu boleh pilih. Nanti kalau cikgu nak buat dengan pelajar cikgu, yang pertama create meeting for later, maksudnya cikgu boleh klik kat sini. Contoh, dia akan naik dia punya URL dia punya ni. Cikgu boleh copy, kemudian paste ke dalam WhatsApp. Macam ni lah yang rakan-rakan kita buat tu. Contoh, esok cikgu ada kelas dengan anak murid cikgu. Hari ni cikgu dah boleh buat create dia punya
ID ataupun URL untuk Google Meet ni. Cikgu boleh copy paste masuk dalam WhatsApp, cikgu type ayat sikit, cikgu share, esok pelajar masuk dia akan ambil daripada link ni. Untuk esok dan hari-hari seterusnya. Okay, kalau yang start instant meeting ni maksudnya kita nak terus sekarang, kita nak start mula sekarang. Okay, yang ketiga ni adalah untuk schedule, untuk calendar. Cikgu boleh schedule, tetapkan link siap-siap untuk tarikh bila cikgu nak buat Google Meet tu. Contoh hari Ahad nanti, cikgu boleh schedule dalam kalender cikgu. Okay, jadi sekarang saya start instant meeting. Cikgu nampak tak tadi akaun Delima PPD saya tadi, saya profile saya ada background, ada gambar hutan tu kan, nampak tak? Sekarang ni saya buka new incognito window, guna peranti yang sama, laptop yang sama, saya masukkan ID Delima saya yang guru biasa. Cikgu nampak tak gambar saya profile saya sekarang ni yang saya tengah view ni, yang tengah share ni, yang belakang dia tak ada background ni kan, nampak kan? Nampak. Ya, nampak. Okey, dan cikgu pasal yang di tepi ni ada satu lagi gambar. Yang ni saya guna handset saya. Akaun lain pula, akaun Gmail biasa. Akaun Gmail biasa. Okey, nampak. Jadi sini saya nak cerita kat cikgu sebelum saya masuk tentang dia punya menu-menu dia tu. Kalau cikgu menggunakan new incognito window, satu dia tak akan clash mana-mana account. Okey. Cikgu bayangkan sekarang saya buka web browser Google yang putih tadi, saya masukkan ID Delima PPD. Kemudian saya buka new incognito window, saya masuk Google Meet, saya buat satu lagi Google Meet. Tapi saya guna ID Delima guru saya. Okey. Jadi kalau cikgu perasan di sini, dalam peranti yang sama, saya boleh buat dua Google Meet serentak. Okey, dua Google Meet serentak. Dan saya di sini kalau cikgu perasan, saya guna 3 akaun. Satu akaun PPD, yang ni sekarang cikgu nampak ni adalah guru saya, dan yang sebelah kiri ni yang hak kelabu sikit ni adalah saya gunakan Gmail biasa handphone saya. Okey, jadi cikgu nampak tak? Dia boleh buat macam ni. Maksudnya cikgu boleh buat untuk event sekolah ataupun apa-apalah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, web browser Google yang biasa tadi, cikgu masuk ID Delima guru sendiri yang cikgu punya. Kemudian cikgu buka new incognito yang baru. Cikgu guna ID Delima yang sama. ID Delima yang sama juga pun boleh. Saya ulang. Tadi cikgu buka yang yang asal host saya asal tadi, background ada warna hijau pokok ni, yang asal. Kemudian saya buka new incognito. Saya buka new incognito, saya masukkan akaun yang lain pula, jadi macam ni, yang hitam ni. Katakanlah yang new incognito ni pun saya guna ID yang sama dengan yang host saya yang asal ni. Okey. Masih boleh. Maksudnya dengan peranti yang sama, cikgu menggunakan new incognito window, cikgu boleh menggunakan ID yang sama, cikgu boleh buka dua akaun Google Meet. Okey. Sekarang ni kalau cikgu perasan, host yang ID Delima PPD Sek tu, dia tengah share screen, entire screen, Google Meet untuk akaun kedua saya yang live. Yang tengah live sekarang. Sebab apa tengah live? Sebab saya di sini tengok, saya masuk sebelah kiri ni, yang kelabu ni adalah handset saya tengah join juga. Okey? Jadi cikgu nampaklah. Okey. Okey, jadi yang kedua adalah setakat tu ada soalan cikgu? Ada soalan? Okey, jadi rumusan dia yang pertama ni, cikgu gunalah new incognito window untuk mengelakkan dia punya ID to clash.
ataupun ID cikgu, contoh PDPR, cikgu masuk, tak boleh. Cikgu buka new incognito window, cikgu cuba masuk melalui itu, insyaAllah boleh. Yang kedua, dengan menggunakan akaun lain-lain, akaun ID yang berbeza ataupun akaun yang sama, tapi menggunakan satu peranti, cikgu boleh buat 2 Google Meet serentak. Okey? Tapi mungkin isu kamera pun sama. Nampak? Kamera dia menggunakan kamera yang sama. Okey? Cuma tentang masalah audio sajalah, mungkin dia akan bunyi humming sikit . Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk yang kedua. Bagaimana Google Meet ni berfungsi? Okey? Yang cikgu tengok sekarang ni adalah dia paparan Google Meet yang berwarna hitam ni, yang new incognito window ni, menunjukkan paparan bagi host yang cikgu sedang menggunakan sekarang atau cikgu masuk tu adalah sebagai peserta dia. Okey? Jadi cikgu boleh tengok di Google Meet cikgu tu apa yang ada di sebagai peserta, dan cikgu boleh tengok dekat saya ni apa yang menu yang ada sebagai host yang host boleh kontrol. Okey? Sebelum tu saya syorkan pada cikgu kalau cikgu bawa cursor ke video saya sekarang ni, ada gambar orang cakap paku ni ataupun pin ni, cikgu klik pin ni, dia akan pin video ni, dia akan jadi besar. Maksudnya kita dia akan fokus pada video ni lah. Mana-mana cikgu yang gambar dia nampak kecil-kecil, tak jelas, terutama yang video saya sedang bercakap ni, yang sedang tunjuk ni, cikgu boleh tekan pin di sini. Okey, paku payung ni, dia akan perbesarkan video tu. Okey, jadi saya teruskan. Yang kedua saya cerita pada cikgu berkaitan dengan menu-menu dalam ni. Okey, yang pertama, selepas beberapa mereka upgrade buat penambahbaikan, antaranya yang terkini adalah sebelah kiri cikgu, ini adalah jam. Okey, ini adalah dia punya ID ataupun URL untuk Google Meet. Macam mana cikgu nak tengok? Cikgu nampak QKM, OWIN, BHB ni, dia sama dengan dekat URL atas. Okay, untuk Google Meet, meet.google.com/QKM, OWIN, BHB. Ini dia punya peranan dia. Yang seterusnya, ini adalah button untuk mikrofon. Jadi bila cikgu nak bercakap, cikgu bukalah. Bila cikgu tak mau bercakap, cikgu tutup. Dia jadi warna merah. Okey. Kalau cikgu ada soalan, cikgu boleh tanya. Okey. Kemudian ini adalah untuk turn off kamera, untuk on dan off kamera. Macam sekarang saya tengah on. Kalau off, saya klik sini, dia akan tutup saya punya kamera lah. Okey, yang nampak profile picture saya. Okey. Okey, yang ini. Yang ni dia lebih kepada macam dia tangkap apa yang kita cakap. Okey. Dia translate apa yang kita cakap ni. Bukan translate, dia subtitle. Jadi yang ini setengah orang dia tak nampak penggunaan dia. Tapi kalau sebagai seorang cikgu sekolah, cikgu boleh gunakan menu ni, ikon ni untuk pelajar-pelajar darjah 1, darjah 2, 3 ataupun mana-mana kelas lah. Contoh dalam bahasa Inggeris, penggunaan bahasa Inggeris. Mungkin cikgu boleh cakap, cikgu boleh menggunakan untuk belajar tentang bahasa Inggeris. Okay, satu kita bercakap, kita dengar, dan dalam masa yang sama ada dia punya subtitle dia ataupun dia punya tulisan dia tu. Contoh good morning. Cikgu nampak ni, good morning. Good night. Nampak good night. Jadi kalau contoh cikgu mengajar bahasa Inggeris darjah 1. Cikgu bercakap, pelajar dengar, dalam masa sama dia boleh tengok macam mana ejaan good morning. Okey. Contoh yang lain, hello. Nampak dia naik hello. Okey. Jadi cikgu boleh guna. Dan sebenarnya ini adalah untuk kegunaan, boleh juga digunakan untuk pelajar pendidikan khas. Contoh pelajar yang pekak. Dia tak dengar. Dia tengok mulut cikgu, dia tukar duk bergerak-gerak. Sebenarnya cikgu apa yang cikgu cakap tu dia
tak tahu. Jadi kita boleh buka yang ni untuk pelajar tu baca. Okey. Okey, yang seterusnya menu ini adalah menu untuk angkat tangan. Okey. Ni angkat tangan. Jadi dia lebih nampak sistematik, nampak lebih beradab. Kalau kita dalam Google Meet ramai-ramai, kita nak bertanya ataupun kita nak memberi pendapat apa-apa, sebelum kita buka mic, kita terus cakap, mungkin mengganggu perbualan. Jadi sekurangnya kita boleh bagi hint ataupun bagi signal awal kepada host ataupun rakan-rakan yang lain dengan cara mengangkat tangan. Okey, yang seterusnya, yang ini yang present now ni, ramai yang masih apa orang cakap, dia ragu-ragu untuk menggunakan. Okey, untuk present now, cikgu boleh klik sini. Dia akan naik 3 ni, your entire screen, a window, a tab. Okey, cikgu klik your entire screen. Okey, saya klik sini. Dia kena klik sini dulu. Okay, saya ulang. Sorry. Your entire screen. Cikgu, kalau cikgu tengok di sini, button share dia tidak berwarna biru dan dan tidak berfungsi untuk kita klik. Jadi tak boleh. Sebenarnya dia kena klik di sini dulu. Bila klik di sini, kita select yang ni, baru button share dia akan naik. Okay. Dan kalau cikgu perasan, akaun PPDC, ID Delima PPDC yang berwarna Google-nya berwarna putih seperti tadi, saya share your entire screen. Dalam masa yang sama, saya guna laptop yang sama, saya buka new incognito window, tapi cuma ID Delima, saya guna ID Delima guru saya. Saya masih boleh buat share juga. Saya masih boleh menggunakan presenting ni. Okay? Saya boleh share your entire screen tu. Kalau cikgu pasal lah. Okay? Jadi your entire screen ni dia akan nampak apa? Dia akan nampak apa yang terpapar dalam screen cikgu ni. Contoh, cikgu nampak tak ni? Pembelajaran digital ni, warna putih nampak? Saya stop sharing. Okay, yang seterusnya, a window ni, okay, saya klik a window. Cikgu akan nampak sini. Okay, saya share, cikgu klik dulu. Cikgu klik dulu window mana yang cikgu ni. Okay, dia ada 2 window ni, satu yang Google Meet PPDC dan satu lagi yang incognito ni. Okay, saya share. Cikgu nampak tak? Pembelajaran digital putih nampak kan? Untuk tab. Saya ulang. Cikgu boleh guna a tab. Okay. Tab ni maksudnya link ataupun tab-tab yang cikgu buka. Kalau cikgu nampak sini, kat komputer saya sekarang sebenarnya saya tengah buka, ada Google Meet 2, ada pembelajaran digital dan ada ni, Delima ni. Cikgu boleh gunakan yang ni, contoh kalau cikgu pembelajaran digital, saya klik itu, saya share, dia akan terus nampak yang pembelajaran digital ni. Rumusan dia ada 3 menu ni untuk present. Seeloknya cikgu pakai your entire screen lah. Okey, yang seterusnya cikgu akan nampak sini whiteboard. Nampak whiteboard ni? Ya. Okey, cikgu boleh start a new whiteboard. Cikgu boleh tulis. Okey. Cikgu boleh tulis. Okey. Kalau cikgu tak ada satu cara lagi lebih advance sikit, cikgu boleh beli drawing pad. Cikgu beli drawing pad yang ada satu pad, ada pen tu, cikgu boleh pakai USB terus cucuk di laptop, cikgu boleh gunakan drawing pad tu, cikgu boleh tulis atas ni. Macam sekarang ni saya guna mouse. Okey, saya guna mouse. Okey, yang seterusnya. Ini adalah untuk record meeting. Maksudnya kalau cikgu nak record Google Meet ni, cikgu perlu tekan record meeting. Okey, record meeting ni dan start record lah. Okey, untuk record meeting, seeloknya host tu yang record. Sebenarnya bila saya buat Google Meet ni,
cikgu boleh rekod juga. Okey, tapi kalau cikgu rekod dulu sebelum saya, video tu akan masuk ke email cikgu. Jadi seeloknya host tu yang rekod. Macam sekarang ni saya tengah rekod dekat sini. Saya harap cikgu jangan tekan button record ataupun delete record ni. Jangan kacau. Okey, cikgu jangan kacau. Okey. Untuk rekod ni, Cikgu Lee, kalau bersama dengan pelajar tu, kita kena maklum kat pelajar siap itu seeloknya dari segi etika kita maklum pada pelajar lah. Cikgu nak rekod ni, kamu punya PDPR ni, contohlah kan. Sebagai bukti ke ataupun sebagai untuk masuk dalam YouTube ke, supaya kamu dapat tengok ulang kaji, ataupun saya nak share balik video ni supaya kamu boleh tengok. Kita maklum pada pelajar dululah. Okey. Okey, yang seterusnya change layout ni, cikgu boleh tukarlah dia punya layout, auto ke, spotlight, sidebar. Okey. Dan di sini kalau cikgu tengok, okey, cikgu boleh tambah dia punya size ni. Sorry. Okey, cikgu boleh tambah ni. Okey, lagi banyak. Okey. Okey, seterusnya yang ini untuk full screen, untuk besarkan screen ni. Okey, yang ini untuk change background. Cikgu boleh change background, ajar anak-anak murid cikgu change background. Tengok macam simple, tapi bila pelajar dia dapat change background ni, dia nampak lebih seronok sikit lah. Sebab selalu dia tengok background rumah dia, biasa jadi tukar dia punya background. Ini untuk kabur sedikit. Okay, nampak kabur, ini kabur banyak belakang. Kemudian yang dalam ni, cikgu boleh tukar lah. Okay. Okay, yang seterusnya, ini caption tadi, sama dengan yang bawah ni. Kita mau ulang. Okay, yang ni use phone account ni saya tak pernah try, tapi saya pernah cubalah. Tapi cuba pun dia tak ada ni, dia ada United States saja. Malaysia tak ada, saya rasa. Ya, tak ada. Okay, tak perlulah. Okay, ni report a problem. Okay, report, troubleshooting, setting. Okay, kita tengok setting sikit. Okay, dekat setting, cikgu kalau ada masalah audio, cikgu berkaitan dengan mikrofon, mungkin cikgu pakai headphone ataupun earphone, cikgu boleh tukar di sini. Kadang-kadang dia auto. Jadi cikgu boleh tukar sini. Manakah satu audio yang cikgu guna? Mikrofon, headphone, dia akan keluar di sinilah. Tapi selalunya kita akan pakai default punya ni lah. Okay, default punya ni. Okay, ini yang saya pakai. Saya tak pakai apa-apa earphone ataupun headphone. Default lah. Okay, untuk speaker pun sama. Saya pakai default punya sebab saya pakai speaker yang asal daripada laptop. Kalau cikgu ada speaker lain, cikgu cucuk dia punya wire ke, cikgu boleh tengok sini, cikgu boleh tukar lah. Okay, nampak dia sedang berklik. Okay, okay, video pun sama. Katakanlah kamera cikgu di laptop ni rosak. Cikgu beli satu webcam, kemudian cikgu masukkan webcam tu untuk gunakan sebagai video cikgu. Jadi cikgu boleh tukar dia di sini. Okey, cikgu boleh tukar di sini. Nanti dia akan naik lah webcam apa. Okey, macam sekarang ni yang asal di dalam laptop saya lah yang ni. Okey. Ini dia punya resolution. Nak yang tinggi ke 720 ataupun standard 360. Tak perlu sangat lah. Okey. Ni dia pun sama high definition. Okey. Okey, host control. Host control dekat cikgu, kalau cikgu klik sekarang, tak akan nampak benda ni. Dia hanya akan nampak di host saja. Jadi bila cikgu jadi host dengan anak-anak pelajar cikgu, cikgu boleh control yang ni. Contoh macam ni. Sekarang ni saya on yang ni. Okey, saya benarkan semua orang boleh masuk. Okey, kalau saya off benda ni, when turn off, the host must join first. Kalau saya turn off ni, host iaitu saya yang perlu masuk yang pertama kali. Okey, kemudian only people invited by the host can join without asking. Okey. Everyone else must ask to join.
Siapa nak masuk kena tanya dulu. Maksudnya kita kontrol. Nak masuk kena tanya dulu. Kena minta kebenaran dulu. Okay? Okay. Yang ni untuk host, let everyone. Sekarang ni saya on. Saya benarkan let everyone share their screen. Katakanlah saya nak present. Kemudian saya tutup present saya. Kemudian cikgu nak present. Maksudnya kalau saya klik yang ni, cikgu boleh present. Kalau saya tutup button ni, cikgu nak present ataupun nak your entire screen, dia tak akan keluar. Okay. Yang ni pun sama. Send chat message ni. Okay. Kalau sekarang saya tengah on, cikgu boleh message dalam tu. Kalau cikgu tak, saya tutup yang ni, maksudnya host tutup, peserta yang lain tak boleh chat. Okay. Ni dia punya kontrol. Dalam peserta tak nampak, dalam host saja nampak. Okay. Okay, yang ini, yang merah ni untuk reject call. Sebab pasal itu, untuk pengetahuan cikgu juga, kalau kita menggunakan host sebagai ID delima, mana peserta kita yang menggunakan ID delima, dia boleh masuk terus dalam Google Meet. Okay. Dan sekiranya peserta kita tu menggunakan email biasa, dia boleh masuk tapi perlu kebenaran kita, sebab tu dia timbul admit. Saya ulang, kalau kita guna ID delima sebagai host, peserta guna ID delima, dia boleh masuk terus. Kalau dia guna email biasa, dia perlu minta kebenaran kita dan kita perlu klik admit. Okay. Katakanlah host tu dia menggunakan email biasa, Gmail biasa. Menggunakan Gmail biasa. Bila menggunakan Gmail biasa, Gmail peserta masuk menggunakan Gmail biasa boleh masuk. Tapi kalau dia menggunakan ID delima, tak boleh masuk. Okay, nak cikgu nak? Okay, yang seterusnya. Okay, yang ni adalah info. Info. Okay, di sini cikgu boleh dapatkan semula cikgu punya dia punya meeting detail untuk join ni. Okay, dia punya URL ni. Cikgu boleh copy semula untuk masukkan ke dalam grup WhatsApp semula, ataupun cikgu tercari mana dia punya URL tadi, cikgu boleh ambil sini. Okay. Okay. Yang seterusnya. Ini adalah di bahagian show everyone. Okay, kalau cikgu nampak sekarang, saya sebagai host, saya ada ada sini seorang yang join, saya pakai akaun Gmail biasa. Okey, kalau cikgu perasan, paparan ni dia tidak sama dengan peserta. Host dia ada kelebihan, dia untuk, okey, kalau cikgu nampak sini, host dia boleh kontrol ni. Maksudnya dia boleh kontrol. Dia nak contoh anak-anak murid kita, dia masuk dan dia ya, saya test yang ni kan cikgu perasan dia humming kan, sebab saya buka speaker ni kan. Okay, sekarang ni saya boleh kontrol dia. Saya boleh pin to screen, saya remove tu daripada meeting. Okay, ataupun dia buka ni, dia kacau kita punya perbincangan. Okay, peserta ni. Saya klik sini, saya mute-kan dia. Jadi maksudnya, dekat peserta, dia tak boleh kontrol audio peserta ataupun host. Tapi host, dia boleh kontrol mute, dia boleh mute audio peserta yang lain. Contoh sekali saya tunjuk, si gambar profile ni, hasil usia ni, dia buka dan dia humming. Saya tekan sini, saya mute-kan dia. Okay, cikgu boleh kontrol sebagai host. Okay, di sini cikgu boleh kontrol on mute. Okay, on mute dia. Kemudian cikgu boleh add people. Dekat peserta add people boleh saya rasa. All mute tak ada kat peserta. Cikgu boleh klik sekarang. Kalau cikgu boleh cuba, cikgu klik dekat cikgu punya desktop cikgu. Okay. Kemudian host control. Host control ni kita sebagai host saja yang boleh tengok. Macam saya sekarang, saya host, saya seorang je boleh tengok. Cikgu tak ada benda ni. Jadi sama juga host control ni yang tadi lah. Okay.
boleh let everyone share their screen ataupun send chat message ni. Okey. Cikgu nak benarkan atau tidak benarkan. Okey. Okey, yang seterusnya message. Message macam biasalah, cikgu boleh peserta iaitu anak murid kita dan kita sendiri pun boleh message di sini. Tetapi yang membezakannya adalah host, iaitu cikgu nanti bila cikgu jadi host, dia ada satu menu di sini iaitu let everyone send message. Cikgu boleh kontrol sini. Cikgu nak benarkan anak murid cikgu boleh hantar mesej ataupun tidak. Mungkin dalam tu kadang-kadang dia tulis macam-macam. Apa je kadang-kadang. Contoh. Okey. Jadi kita nak stop sekejap biar dia tak mengganggu PDPR. Cikgu boleh tutup ni sekejap. Okey. Tutup sekejap. Jadi dia orang tak boleh. Nanti bila cikgu dah masa untuk perbincangan, cikgu boleh buka semula. Okey. Okey. Untuk aktiviti, untuk recording macam tadi, ini whiteboard lah, whiteboard macam tadi juga. Okey. Okey, yang seterusnya. Ini adalah host control. Kalau cikgu perasan dekat cikgu tak ada. Tak ada dia punya menu ni. Hanya kat host saja. Okey. Jadi saya klik sini, apa yang akan ada adalah quick access, cikgu boleh control nak on atau off. Let everyone share their screen or send chat message ni. Okay. Dan cikgu boleh tengok view all host setting. Okay. Sama juga macam tadi. Okay. Okay, seterusnya yang terakhir, kalau cikgu bawa cursor cikgu ke video, mana-mana paparan video tu, okay. Di sini cikgu boleh kontrol dia juga. Macam saya cakap tadi, contoh saya sebagai host sekarang ni yang saya gerakkan cursor saya sebagai host. Ini saya punya peserta saya, ada gambar motor apa atau zaman bila ni, zaman muda dulu. Okey. Kat sini cikgu boleh kontrol dia. Okey, yang pertama ada bentuk macam paku ni adalah pin dia. Cikgu pin dia maksudnya, saya tunjuk contoh. Cikgu pin, cikgu nak besarkan dia, cikgu nak fokus pada dia. Okey. Ini seorang, kalau ramai lebih nampaklah dia punya kegunaan dia. Okey, yang ni di tengah ni, contoh sekarang ni dia buka mic dan bunyi hamil, mengganggu. Okey, sama ada kita guna mute on ataupun yang duk berkelip-kelip ni, oh dia ni yang bercakap ni tak tutup mic, cikgu boleh pergi dekat dia sebagai host. Cikgu boleh mute dia. Okey, cikgu mute dia. Okey, ataupun yang ni cikgu boleh remove dia. Okey, kita akan nampak paparan banyak-banyak macam ni lah. Jadi mungkin untuk dokumentasi cikgu ataupun untuk evidence cikgu, cikgu yang mudahnya adalah cikgu boleh tekan print screen. Cikgu pergi ke keyboard cikgu, sebelah kanan atas tu dia tulis PRT SC. PRT SC, print screen. Cikgu klik je situ, cikgu tekan je klik tu dan cikgu buka Word. Ni saya dah buat dah tadi ni sikit. Okey, saya klik, saya dah boleh nak bagi dapatkan paparan penuh. Okey, maksudnya dari tadi cikgu ambil kat sini je lah. Cikgu pergi dekat change layout ni. Okey, kalau saya ambil auto ni. Auto. Cikgu nampak tak ni? Nampak tak? Dia bila gerak ni nampak tak? Nombor 6, nampak tak? Nampak. Okey. Cikgu ni, cikgu tolak je sini. Habis 49. Okey, saya tengah share ni. Kalau cikgu perasan, cikgu nampak tak? Saya sedang buka YouTube. Okey. Cikgu nampak tak saya sedang buka YouTube? Ya, nampak. Nampak. Jadi cikgu yang bertanya macam mana nak share video tadi, cikgu boleh buka website mana-mana ataupun video mana-mana, contoh macam YouTube ni, cikgu boleh buka, dia akan nampak. Dan cikgu boleh tunjuk pada pelajar. Okey, jadi menjawablah persoalan cikgu tadi, kalau dia nak tunjuk video macam mana. Tak ada masalah cikgu. Cikgu buka je tab baru ni, cikgu tag lah YouTube atau sebagainya.
ataupun mana-mana website, cikgu boleh paparkan video tu. Pelajar, guru ambil daripada e-operasi, pelajar ambil daripada APDM. Macam cikgu, terdapat ada di cikgu punya di profil cikgu ada gambar dan ada nama, sebab nama tu memang dah sedia ada diambil daripada e-operasi. Sebab ID e-operasi cikgu didaftarkan dengan nama sekian-sekian. Sebab tu kalau cikgu tengok ID cikgu ada naik nama cikgu dan saya boleh baca. Okey, kalau ID PPD pula, ID PPD yang CM tu, PPD C, CM1, CM2 sampai CM50, yang tu dia tak berdasarkan dengan e-operasi. Dia bagi ID tu ID dia tak daftar di atas mana-mana pegawai. Sebab tu ID CM ni dia tak boleh rename. Dia nama dia PPD CM1 sampailah CM50. Dia tak boleh rename. Sebab dan ID CM ni dia boleh bertukar tuan. Bertukar tuan. Kalau ID dia 5 guru dan pelajar dia tak bertukar tuan. Sampailah cikgu selagi tak berhenti sekolah, tak berhenti sekolah, tak meninggal, tak pencen. Macam saya, ID delima saya dulu saya sekolah mengasih, masih ada ID delima guru saya tu dan saya bawa sekarang sampai ke PPD dan yang saya tunjuk tadi pun ID delima guru saya SMK Sek dulu. Saya masih guna. Dia tak akan, selagi kita tak pencen meninggal, kita boleh guna. Okey, berbalik pada profile picture tadi, jadi secara manualnya cikgu boleh pergi ke sebelah kanan atas. Nampak cursor saya bergerak dalam gelap tu sikit. Kanan atas ni, nampak dari sini. Okey, saya ulang. Okey, cikgu pergi cursor sebelah kanan atas. Profile picture ni kalau sebelum siapa yang tak ada lagi, dia akan kelabu lah. Macam saya sekarang ni ada profile picture PPD-C. Saya klik situ, nampak? Nampak kan? Okey, kemudian manage your Google account. Manage your Google account. Ni. Okey. Kemudian cikgu klik sini manage your Google account. Yang ni jelas nampak. Okey, nampak Okey, dia akan keluar paparan macam ni. Cikgu boleh tengok home, personal info. Kat personal info ni pun boleh tukar ni. Cikgu boleh tukar sini. Nampak Cikgu boleh tukar sini. Sama juga. Dia banyak laluan boleh masuk. Okey, security, people sharing. Kalau pergi dekat home tadi pun tak ada masalah. Cikgu pergi cursor cikgu kat sini nampak ada bentuk kamera. Cikgu sini, cikgu boleh upload foto ataupun your foto. Okey. Okay, ada banyak gambar yang cikgu dah upload, cikgu boleh tukar-tukar nanti ataupun kalau belum ada cikgu boleh upload foto, select foto from your computer. Cikgu pilihlah gambar apa dalam profile dalam file cikgu tu untuk cikgu masukkan. Dan saya amat-amat terima kasih kepada cikgu sebab kan ni ramai ni 100 orang yang nak masuk lagi pun saya dengar cerita ada tapi tak boleh. Okey. Lepas ni kita akan tunjuk yang lain, mungkin saya akan tunjuk Microsoft Teams. Microsoft Teams best sebab kita boleh organize dalam tu untuk kelas homework, kita boleh guna produk-produk Microsoft, OneNote, Immersive Reader, macam-macam. Nanti saya akan tunjuk yang tu untuk seterusnya, mungkin dalam minggu depan ke dan sebagainya. Okey cikgu. Kalau tak ada apa soalan, saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Ini saja yang termampu untuk saya bantu cikgu. Kalau ada soalan lain, ada masalah, ada apa-apa boleh tanya, boleh rujuk dengan saya. Okey? Dan boleh rujuk dengan GPIT sekolah. Mereka antara orang pakar-pakar ICT sekolah. Saya ambil kesempatan ucap terima kasih kepada mereka lah, banyak bantu cikgu. Okey cikgu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.